Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Jaslin Impressive. Bersama aku Faris Ikuan. Dalam video ni memandangkan musim baru, musim 2023-2024 Premier League dah nak start dah. Apa lagi tuan-tuan, waktu ni lah kita nak buat prediction. Waktu ni lah kita nak buat judgement terhadap tim-tim sebelum mereka start bermain di Premier League kan. Nanti dah main tak boleh nak judge lah, semua dah power-power dah. So dalam video ni kita akan buat bottom 3 tim yang akan relegate daripada Premier League musim ni. And then kita akan tengok top 7 lah tim-tim yang layak ke kejuaraan Eropah daripada Conference League, Europa League dan juga Champions League. So tanpa membuang masa, top 3 yang akan relegate untuk musim ni. Tim yang di tempat ke-20, tim berada di tempat ke-20, aku letak Luton Town lah. Aku pasti ramai yang akan expect Luton Town akan tersingkir. Sebab bukannya semata-mata sebab stadium yang kecil tu, stadium belakang rumah tu. Itu menyumbang lah salah satu faktor. Bila tengok skuad Luton Town ni tak cukup solid untuk menghadapi Premier League ni. Dan mengikut pengurusan kelab tu pun, mereka pun tak mampu nak spend banyak. Sebab kita tahu ekonomi dan juga marketing value untuk Luton Town ni tak kuat lagi. Mereka ni first time baru masuk Premier League. Mungkin mereka boleh dapat lah sikit daripada hak penyiaran kan, TV, broadcast apa semua tu. Tapi kalau tengok stadium tak banyak lah membantu ekonomi mereka. Dan mungkin sedikit penjualan jersey yang tak berapa nak famous kelab Luton Town ni. So tak mampulah untuk mengembangkan skuad Luton Town yang sedia ada ni. Dan aku percaya mereka akan go apa yang mereka ada saja. Jadi kesimpulannya, Luton Town ni masih belum mempunyai kudrat yang cukup dan kukuh untuk mencabar tim-tim lain di Premier League. Cuma aku berharap janganlah mereka merekodkan poin terburuk paling sikit dalam sejarah Premier League, iaitu yang dilakukan oleh kelab Derby County. Sebanyak 11 poin jadi perkutip dalam satu musim Premier League tu. Aku harap Luton Town janganlah seteruk tu. At least lebih sikit daripada 11 tu. Jadi mereka turun dengan terhormat lah sikit. Tak direkodkan dalam sejarah buruk Premier League kan. So di tempat ke-19 aku letak Sheffield United. First sebab aku benci Sheffield ni. Tak ada tak ada kerja nak tiba-tiba benci Sheffield United kan. Aku rasa mereka sebelum ni survive satu season. Kalau hampa ingat waktu power mereka ni sebab ada Dean Henderson dekat belakang. Boleh menyelamatkan bola-bola bahaya. So menyelamatkan juga Sheffield United pada waktu tu untuk stay lagi for another season. And lepas tu mereka terap lah, mereka lingkup bang dan relegate lah. Jadi untuk Sheffield United season ni aku perhatiin mereka punya player star dah kena jual dah. And dia dijualkan kepada Marseille. And then Sunderbush, baru saja kelab Burnley mengumumkan ketibaan Sunderbush dengan video announcement dia yang memang random tu. Hampa sendiri tengok dekat official page Burnley ni. Aku ingat Sunderbush ni West Ham nak beli. Sebabkan West Ham dah kehilangan Declan Rice kan. Untuk mengetahui apa, Sunderbush ni defensive midfielder. Kira untuk Sheffield United tu dia player star, player harapan lah. Tapi dia pun dah kena tibai dengan Burnley. Tinggal apa saja dekat Sheffield ni, tinggal untuk relegate je lah untuk musim kali ni. Tempat ke-17 ini agak sukar lah. Sebabnya ada banyak calon-calon yang aku rasa nak letak kat sini. Antaranya Wolves, Everton, Bournemouth. Dan aku rasa yang paling sesuai, paling relevan adalah Bournemouth lah untuk menjadi pasukan ketiga yang akan tersingkir dalam Premier League musim ni. Sebabnya aku tengok musim lepas mereka hanya terselamat lebih kurang 5 mata saja daripada zon penyingkiran. Dan skuad mereka pun semakin kualiti tu semakin berkurang. Jadi untuk musim kali ni mereka bermula dengan manager baru. Dan aku rasa mereka akan slowly landslide turun ke bawah. Jadi itu saja kita punya ramalan zon penyingkiran 3 tim yang akan tersingkir ni. Dan Burnley, tim yang baru layak, aku rasa akan terselamat. First kali aku ingat kan sebab ada Weghorst, tapi mereka pun dah loan dia keluar pergi ke Hoffenheim di Bundesliga tu. So tapi aku masih percayalah Burnley ni masih ada kualiti Premier League tu sebenarnya. Mereka relegate 2 musim lepas tu pun CP-CP je point dia. Mereka berada di tempat ke-18. So dengan kembalinya mereka ke Premier League musim ni, aku percaya mereka boleh comeback lah. Mereka boleh comeback stronger. Itu untuk Burnley lah. Satu-satunya tim yang baru promote yang aku percaya mereka boleh selamat. Yang lagi 2 tu aku rasa lingkup lah. Jadi selesai relegation team. Seterusnya kita pergi ke top 7
di tempat ke-7 yang akan layak ke UEFA Conference League ni, aku letak tim Tottenham Hotspur. Sebelum ni Spurs berada di tangga ke-8, tapi musim ni aku jangkakan mereka naik satu anak tangga. Okey lah, daripada tak ada bertanding apa-apa di peringkat Eropah, at least musim ni aku jangkakan naik nombor 7, bolehlah buat geli-geli dekat Eropah tu kan. Musim ni Spurs kita tahu akan kehilangan banyak player star. Harry Kane dah confirm akan keluar, cuma tak pasti lagi kelab mana dia akan pergi. Heung-min Son pun dengar kata ada rumor nak pergi ke PSG. Walaupun mereka berjaya sign Kulusevski, sebelum ni mereka loan. And then di striker ada Richarlison. Tapi hampa pun tahu lah Richarlison macam mana kan. Boleh score, boleh celebrate sampai buka baju, tapi lah offside. Tak jadi apa juga. Season sebelum ni Spurs yang banyak selamatkan mereka. Banyaknya daripada Harry Kane lah, sampai nombor 2 top scorer dalam Premier League kan. So dengan kehilangan dia, memang tak ada siapa yang Spurs boleh harapkan untuk carry mereka season ni. Mungkin signing baru mereka iaitu James Maddison mungkin boleh menjadi suntikan positif untuk Spurs ni. Dan aku ada tengok pre-season mereka, adalah klip video, nampak permainan mereka semakin improve di bawah kendalian manager baru mereka kan. Tapi aku tak boleh nak harap banyak daripada manager baru ni, sebabnya mungkin dia dah berjaya di kelab Celtic di Liga Scotland. Namun selepas melihat Steven Gerrard, dia mengingatkan aku lah, walaupun Steven Gerrard dah berjaya dekat Rangers, bila main kat Aston Villa ni tak jadi apa agak. Dapat kat Good Evening barulah dapat nombor 7 Aston Villa tu, barulah bagus sikit kan. Dan Spurs ni pun letak Conte, letak Mourinho pun tak jadi apa juga. So dengan manager baru ni, aku expect dia berada di nombor 7 lah. At least ada peningkatan slowly but surely lah untuk Spurs ni. Seterusnya di tangga ke-6, team first yang akan layak ke Eropah, aku letak Newcastle United. Ini mungkin tak ramai yang letak Newcastle berada di posisi ni, tapi jangkaan aku sebabnya tim-tim lain dah berjaya comeback stronger lah, antaranya Spurs dan Chelsea yang akan bagi saingan dan akan memberi tekanan kepada Newcastle untuk berada di tempat ke-6. Selain itu juga faktor mereka sekarang ni beraksi di UCL kan. Aku percaya kepadatan jadual di UCL tu akan memberi tekanan juga kepada Newcastle. Walaupun Newcastle ada sign beberapa player untuk mengukuhkan squad depth mereka, antaranya Sandro Tonali di bahagian midfield, Harvey Barnes di bahagian winger, and then Tino Livramento, good signing untuk jadi pelapis right back di bawah Kieran Trippier. Kieran Trippier pun dah semakin tua kan, namun dia masih klinikal lah untuk ambil free kick dan passing dan sebagainya lah. Cuma yang menjadi kerunsingan utama Newcastle ni adalah bahagian centre back. So far aku tengok daripada 3 centre back je, 2 yang kita selalu tengok iaitu Sven Botman dan juga Fabian Schär. Seorang lagi pemain simpanan merangkap kapten pasukan Newcastle iaitu Lascelles. Bayangkan kalau kata antara 3 ni, seorang pemain mereka injured centre back, memang kuasa barai gila untuk defending Newcastle ni. Takkan nak harap Pope dekat belakang nak cover je, koyak dia weh. So Newcastle please sign seorang lagi centre back untuk mengukuhkan di bahagian centre back tu. Kalau tak, ini jangkaan aku untuk Newcastle berada di tempat ke-6. Seterusnya di tempat ke-5, tempat yang bukannya seronok layak ke Eropah, tapi tak seronok tak layak ke UCL. Aku letak Chelsea. Season lepas sangat mengecewakan, berada di tempat ke-12, menjadi mid-table team. Memang selayaknya dikecam, dihina, dikeji. Tapi pada musim kali ni, dengan kedatangan Mauricio Pochettino, dengan rombakan skuad yang dilakukan, banyak dah dijual, banyak juga yang dibeli. Aku ada tengok skuad Chelsea yang menang Champions League tu, sekarang ni tinggal 3 orang. Reece James, Chilwell dan juga Thiago Silva. Memang licin mereka salin. Sekali keeper-keeper pun licin kena berjual kan. Dan sekarang ni tinggal Kepa. Surprisingly Kepa pun aku tengok ada rumour yang kata Bayern Munich nak ambil dia. Aku terkejut lah. Tak sangka dia ni ada fans rupanya dekat Jerman tu. Dah lah big club pula. Kalau dia dapat pergi, dia pergi lah. Sebab Chelsea pun dah beli Robert Sanchez Dan aku percaya Sanchez ni akan diletakkan sebagai keeper utama. Sebab kebolehan dia bukan saja di tangan, tapi di kaki juga boleh buat lompas ke depan. So pemain lebih progresif. Siapa je tak suka keeper macam ni kan. So aku ada, selain tu aku pun ada tengok pre-season Chelsea ni bermain dengan sangat cantik. Mereka punya signing Jackson tu pun semakin improve. Dan aku percayalah satu nafas baru yang Pochettino berikan kepada skuad Chelsea ni dapat meningkatkan sedikit sebanyak sehingga nombor 5 tu kira dah bagus lah.
boleh layak Eropah, main di peringkat Eropah untuk musim seterusnya, kira okey lah. Dan sekarang ni pun Chelsea tak ada big star dah yang perlu dirunsingkan. Pochettino kan sebelum ni orang condemn dia tak boleh nak handle big star kan. Jadi sekarang ni Chelsea, Mason Mount dah belah dah, Harvard pun dah belah dah, Jorginho pun dah tak ada dah. Tinggal lah nama-nama besar yang aku rasa ada Thiago Silva, and then Reece James, mereka punya new captain, itu sangat bagus lah. Selepas Azpilicueta dah belah dah. So aku yakin Chelsea akan bangkit, dan nombor 5 tu adalah posisi yang sangat baik untuk Chelsea sebagai permulaan ni. Di tangga keempat, tim yang berjaya menyusup masuk ke UCL, aku rasa aku akan letak Liverpool lah. Liverpool. Sebabnya sebelum ni mereka hampir saja dapat masuk UCL tapi tersungkur di tempat kelima, kalah dengan Newcastle. Kali ni aku percaya Jurgen Klopp dia dah buat perubahan dalam skuad Liverpool sendiri. Bila kita tengok bahagian attacking tak ada masalah, memang solid. Musim lepas ada masalah confidence ya daripada Nunes, and then masalah kecederaan daripada Luis Diaz. Jadi dengan kembalinya kedua-dua pemain penting ni dapat meningkatkanlah kualiti serangan di bahagian depan tu. Mo Salah tetap akan jadi Mo Salah. Gakpo boleh diharap sebagai pemain striker tunggal di depan tu. So tak ada masalah untuk attacking. Bahagian midfield, tempat yang menjadi kerunsingan utama Liverpool musim lepas, kali ni dah dibawa masuk 2 orang baru. Yang keluarnya banyak, yang dibawa masuk baru 2 orang, Szoboszlai dan juga McAllister. So kita andaikanlah yang ketiga Lavia berjaya bawa masuk. Asyik kena reject ya dengan Southampton ni. Aku harap dia dapat dibawa masuk lah. Kalau tak, takkan nak letak McAllister sebagai defensive midfielder kan. Kuranglah dia punya efisiensi di bahagian midfield tu. So aku harap Lavia dia bawa masuk dan mengukuhkan untuk pemain utama di bahagian midfield. Dan mereka adalah sedikit sebanyak pelapis mereka macam Curtis Jones, Harvey Elliott dan juga Stephen Bajcetic, pemain muda tu. Di bahagian pertahanan pula, kiri dan kanan tak ada masalah. Di bahagian tengah ni agak merisaukan. Sebabnya kalau kata partnership Konate dan juga Van Dijk main tak ada masalah, memang solid habis. Tapi cerita dia bila bermula salah seorang ni tak ada. Digantikan dengan Joe Gomez ke, Matip ke. Memang nampak rapuh, senang je opponent nak masuk ke dalam kotak pertahanan Liverpool tu. So kalau lah owner Liverpool ni tak kedekut, spend lah lagi satu centre back untuk mengukuhkan bahagian tengah tu. Siapa-siapa lah yang solid yang boleh diharapkan. Jangan ambil yang murah-murah. Jadi itulah di tangga keempat Liverpool. Di tangga ketiga, aku rasa ramai yang akan expect aku akan letak MU kan. Namun sayangnya tidak. Aku akan letak Arsenal di tangga ketiga. Aku nak upgrade Manchester United, aku nak downgrade Arsenal. Sebab aku tak mau klise letak MU nombor 3 sama macam season lepas kan. Aku nak letak Arsenal di tempat ketiga. Mungkinlah ni mereka tengah seronok menjulang Community Shield tu, tapi mereka kena ingat Community Shield tu pun ada sumpahannya tersendiri. Season lepas Liverpool menang Community Shield, season tu juga mereka tak layak ke top 4. Leicester City pernah menang Community Shield, season tu mereka berada di tempat ke-8. Manchester City, mereka dah berkali-kali tak menang Community Shield kan. Dah berkali-kali mereka menang Premier League kan. Last time mereka menang Community Shield, itulah kali terakhir mereka terlepas memenangi Premier League dapat kepada Liverpool. So tak mudah untuk menggalas tanggungjawab sebagai juara bertahan Community Shield untuk sepanjang musim ni. So Arsenal hati-hati. Melihat skuad mereka sekarang ni, yang ya aku tak nafikan semakin baik, semakin improve. Signing mereka masuk untuk mengukuhkan skuad depth. Tapi aku jangkakan akan ada faktor kecederaan yang membantutkan performance skuad Arsenal musim ni. Lagi-lagi Thomas Partey. Tak ada Thomas Partey, memang midfield Arsenal tak bergerak di bahagian tengah tu. Bukan saja tak bergerak, malah tak dapat bertahan dengan baik. Walaupun ada Declan Rice, tapi kualiti yang dipamerkan tu aku rasa tak mencapai tahap Thomas Partey berikan untuk Arsenal pada musim-musim sebelum ni. So di tangga kedua tinggallah Manchester United aku nak letak kat sini. Mana mungkin aku nak letak dia sebagai champion Premier League? Tidak mungkin sama sekali. Walaupun ada sifat bias aku sebagai fan United, tapi tak ada lah begitu hyperbola aku nak letak MU ni menang Premier League musim ni. Aku masih ada akal fikiran yang logik untuk letak Manchester City sebagai juara yang sebenar lah Premier League ni. Jadi Manchester United kenapa begitu tinggi berada di tempat kedua? Ya, sangatlah tinggi untuk letak MU di tangga kedua ni. Yang pertama adalah mungkin di pre-season nampak tak begitu meyakinkan performance daripada Manchester United ni. Namun aku percaya formula dan bancuhan daripada Erik ten Hag
kepada skuad Manchester United ni akan menjadi lengkap pada musim kali ni. Dia dah dapatkan player-player yang dia nak, macam mana dia punya style of playing yang dia mahukan untuk diterapkan dalam padang. Bermula daripada keeper pun dia dah salin lah. Dia dah buang legenda Man United David De Gea. So untuk musim ni MU bermula dengan keeper Onana. Walaupun pada pre-season dia banyak kena bahan. First game dah kena bola lob daripada Bellingham. Lepas tu bermain lawan dengan RC Lens, kena long shot daripada opponent, daripada tengah masuk terus ke gawang gol. Agak memalukan lah. Tapi bagi aku itulah kos sebagai seorang sweeper keeper ni, yang selalu bergerak naik ke atas, yang bantu di bahagian pertahanan. Memang itulah kos yang dia perlu telan lah. Dan aku percaya benda ni pun tak jadi selalu pun. Sekali dua tu akan jadi lah, itu biasa. Kalau kita tengok Alisson pun, sewaktu dia baru masuk ke Liverpool, sebelum tu dia dekat AS Roma kan dia selalu buat skill kan. Dia potong player opponent, dia boleh control ball dengan cantik kan. Dia baru masuk Liverpool, dia buat lagi benda tu, akhirnya gagal. Lepas tu dia tak buat dah. So aku percaya Onana ni akan belajar lah sedikit sebanyak, dan dia nak biasakan dengan Premier League punya game macam mana kan. Selain tu di bahagian midfield, dia dah ambil Mason Mount. Striker pun dah lengkap dah, ambil Højlund, seorang striker yang aku rasa dia boleh finish the ball lah dekat bahagian depan. Boleh complete the puzzle attacking style yang MU nak sajikan. Sebelum ni ada Weghorst, dia boleh menang first ball, tapi untuk finish dia tak dapat nak hasilkan. Dalam Premier League dia langsung tak ada gol. So tak mencapailah standard MU nak tu. That's why MU tak sambung dia punya pinjaman daripada Burnley tu. Untuk attacking dan midfield aku rasa tak ada masalah. Untuk defending ni agak merisaukan. Dengarnya Harry Maguire dah semakin pasti untuk dijual. So Manchester United kena carilah centre back untuk mengukuhkan bahagian pertahanan tu. Jadi secara overallnya skuad Manchester United aku happy dengan signing yang mereka buat. Dan dengan adanya Casemiro yang boleh bermain lagi di bahagian defensive midfielder tu, boleh membantulah the whole squad Manchester United itu sendiri. Good luck lah di tempat kedua, tinggi expectation tu. Aku rasa akan berakhir dengan kekecewaan juga ni. So finally untuk juara Premier League, tahniah kepada Man City. Awal ucap tahniah, belum start campaign dah ucap tahniah dah untuk Man City. First kali sebab dia kalah Community Shield. So cerahlah peluang untuk menang Premier League kan. Tapi tak tahulah, kalau kata ada elemen kejutan, memang seronok lah untuk kita fan Premier League nak tonton kan. Kelainan lah kiranya. Ini asyik-asyik template sama je, MC, Pep, MC kan. Jadi kenapa aku letak Manchester City sebagai satu kelab yang masih relevan untuk menang Premier League adalah kita tengoklah skuad dia. Skuad depth yang kuat. Walaupun Gundogan dah belah, tapi ada Kovacic. Aku tengok Kovacic performance dia di Community Shield itu, dia sekadar okey-okey je. Tak teruk tapi tak terlalu menonjol. Dia cuba untuk dribble di bahagian tengah, tebuk di bahagian tengah, tapi waktu tu pertahanan tengah Arsenal memang solid lah. Ada Declan Rice dan juga Thomas Partey kan. So lepas ni aku nak tengok lah performance Kovacic kalau kata menentang kelab-kelab yang lebih kecil kan. Di bahagian striker untuk Man City memang menggerunkan lah. Haaland tu dah gerun dah. Alvarez boleh support dia tu, memang bahaya. Belah kanan aku ingat kan tak ada Riyad Mahrez, dah selamat dah. Sekali Cole Palmer pun boleh buat style Riyad Mahrez juga. Dia boleh cut inside, guna kaki kiri, shoot top corner. Memang seram Cole Palmer tu. Lagi Phil Foden yang semakin improve, semakin berbisa di bahagian serangan. So tak ada masalah. Di bahagian pertahanan pula, walaupun dah okey, tapi Pep masih tak puas hati. Dia sign lagi seorang player, Gvardiol, seorang player muda yang lincah dan laju. Pep sekarang ni aku perasan dia suka sign centre back yang laju-laju. Akanji, Ake, sekarang Gvardiol. Sebab dia pun tahu masalah utama dia adalah bila kena counter attack daripada pihak lawan kan. Sebab bila in game, John Stone dia tolak pergi ke bahagian defensive midfielder seiringan dengan Rodri. Sebab kedua-dua pemain ni boleh berperanan sebagai deep playmaker di bahagian tengah tu. So tinggallah 3-3 centre back dekat belakang ni. Pep mau centre back yang laju lah. Kalau kata ada miss passes daripada player Man City di bahagian midfield atau serangan, cepat centre back ni untuk recover di bahagian belakang sebelum attacking opponent main dulu dengan bola dan menjaringkan gol. Itu je lah yang aku nampak kegusaran Pep sekarang ni. Selain tu di bahagian tengah, kalau kata De Bruyne injured, ada lagi Bernardo Silva, ada Kovacic.
Dan Kelvin Phillips pun tak pakai lagi tu. Boleh lah untuk jadi pelapis Rodri kan. Cuma sekarang ni mission seterusnya untuk Man City adalah mengejar quadruple lah. Tim pertama yang berjaya buat quadruple dalam Premier League ni tak ada lagi. Treble mereka dah capai dah. So mereka ada KPI yang seterusnya lah. Kalau kata boleh gak dapat 4 piala dalam satu musim tu, kira power lah. Mission complete dah lah kot. Takkan nak kejar 5 piala kot. Semua mereka sebat kan sekali Community Shield kan. Community Shield ni bukan senang, ada sumpahannya. Jadi itu sajalah kita punya ramalan. Terima kasih kerana menonton Justin Football. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Kalau hampa suka video ni, tekan like. Komen apa yang hampa nak komen, tak ada masalah. Aku akan reply insyaAllah. Jangan lupa follow juga TikTok Justin Football. Sebab kita akan buat live dekat situ. Kita ikut trend lah. Selalu orang buat live TikTok, kita buat lah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.